Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Salsabila binti Wan Nurudin, pelajar PhD Pendidikan Bahasa Arab Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah, saya akan membentangkan mengenai 4 paradigma dalam paradigma kajian. Apakah itu paradigma kajian? Paradigma kajian ialah satu set kepercayaan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekeliling dan memerlukan pendekatan bagaimana isu tersebut boleh diselidiki. Atau dalam bahasa mudah, ia adalah model atau perspektif atau rangka konsep yang membantu kita untuk mengorganisasi pemikiran, kepercayaan, pandangan dan amalan kita dalam menghasilkan kajian. Paradigma pula ialah lingkungan atau batasan pemikiran seseorang oleh sesuatu organisasi pada sesuatu masa yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran yang ada. Ini adalah maksud yang diberikan oleh Kamus Dewan edisi keempat. Seterusnya kita akan berkenalan pula dengan jenis-jenis paradigma, iaitu positivism, interpretivism, pragmatism dan critical theories. Seterusnya kita akan lihat kepada perbezaan di antara keempat-empat paradigma ini. Yang pertama dari segi maksud. Positivism bermaksud pengesahan. Interpretivism bermaksud memahami atau tafsiran. Pragmatism, dialektik dan critical theories bermaksud kecuali. Dari segi ontologi, apa yang sebenarnya dikaji oleh paradigma ini? Positivism melihat kepada objektif atau dikenali sebagai realisme. Interpretivism melihat kepada subjektif atau yang disebut sebagai relativisme, manakala pragmatism melihat kepada keadaan dunia yang kita tinggal dan mencari penjelasan yang menghasilkan sesuatu yang terbaik dan yang diinginkan. Manakala critical theories mencari kepada realisme visual, ataupun bahan-bahan yang subjektif. Manakala dari segi epistemologi, perbezaannya apa yang betul itu? Pada positivism, satu-satunya ilmu ialah ilmu sains yang betul atau yang benar-benar berlaku. Interpretivism pula, ia menyatakan bahawa ia dilanjutkan kepada pelbagai realiti dan kebenaran. Pragmatism pula melihat kepada sudut pandangan dari segi objektif dan subjektif. Dan akhirnya critical theories pula melihat kepada penemuan berdasarkan nilai. Dan yang terakhir, perbezaan dari segi metodologi, iaitu bagaimana saya memeriksa apa yang sebenarnya oleh keempat-empat paradigma ini. Positivism menggunakan kaedah kuantitatif, ataupun eksperimen. Interpretivism menggunakan kaedah kualitatif. Pragmatism pula menggabungkan kedua kaedah itu, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Dan manakala critical theories kebiasaannya menggunakan kualitatif, tetapi kadang-kadang ada juga menggunakan kaedah kuantitatif. Seterusnya kita akan lihat secara lebih dekat lagi perbezaan di antara positivism dan interpretivism, kerana kedua-dua paradigma ini antaranya adalah yang paling banyak digunakan untuk kajian. Dari aspek perbezaan bentuk data, positivism datanya adalah dalam bentuk numerasi, manakala interpretism datanya dalam bentuk perkataan. Positivism
menganalisa data dalam bentuk statistik. Interpretivism pula mendapatkan ataupun menggunakan saiz responden yang kecil bagi mendapatkan data. Dan positivism pula boleh digeneralisasikan, sebaliknya interpretism tidak boleh digeneralisasikan. Kita akan lihat pula perbezaan dari aspek perbezaan kaedah kutipan data. Positivism menggunakan kaedah kuantitatif. Interpretism pula menggunakan kaedah kualitatif. Positivism menggunakan kaedah pemerhatian dan rekod. Sebaliknya interpretivism menggunakan kaedah temu bual, pemerhatian dan analisis rekod. Positivism dapatannya boleh diperhatikan, diukur dan dibuktikan. Sebaliknya, interpretivism dapatannya adalah hasil pandangan dan perspektif individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir, positivism ada elemen hubungan sebab dan akibat. Sebaliknya, interpretivism analisisnya bersifat mendalam. Selanjutnya, kita akan lihat dari segi perbezaan di antara positivism dan interpretivism dari aspek model dari sudut induktif dan diduktif. Untuk itu saya melihat dari 3 aspek, iaitu tujuan, prosedur dan sokongan falsafah. Pertama, tujuan induktif bertujuan mewujudkan generalisasi universal yang boleh digunakan sebagai penjelasan bercorak. Sebaliknya, diduktif, ia menguji teori-teori palsu untuk membezakan dan bagi mengukuhkan teori-teori selebihnya. Dari aspek prosedur, dari induktif, ia melibatkan induksi bagi menghasilkan data. Apabila mendapatkan data, mereka menganalisis dan membuat generalisasi dan seterusnya terhasillah hukum. Manakala prosedur pula, prosedur untuk aspek diduktif menghasilkan teori. Selepas mereka menghasilkan teori, daripada teori tersebut mereka membuat hipotesis dan membuat ujian hipotesis dengan data. Dan dari segi aspek yang ketiga, dari aspek sokongan falsafah, induksi ni ialah positivism dan diduktif ialah interpretivism. Dan yang terakhir kita akan lihat dari aspek hubungan induktif dan diduktif dengan positivism dan interpretivism di aspek model tadilah, iaitu terdapat tidak dinafikan terdapat persamaan strategi diduktif dengan strategi induktif, iaitu melakukan pemerhatian tetapi untuk melihat mekanisme penyebab dan akhirnya menemukan mekanisme yang mampu melihat realiti sosial dengan jelas. Strategi diduktif mempunyai persamaan dengan strategi induktif melalui penerimaan beberapa aspek ontologi positivism yang mendukung strategi induktif. Dan yang terakhir, strategi diduktif menerima andaian tentang ketersusunan alam dan pemerhatian boleh digunakan untuk menyokong atau menyangkal teori. Setakat ini dahulu perbentangan mengenai 4 paradigma. Semoga beroleh manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.